Baik, Barisan Nasional dilihat cenderung untuk bergerak solo pada pilihan raya negeri Johor. Di pihak Pakatan Harapan pula telah pun diputuskan PKR akan menggunakan logo parti itu sendiri, manakala Amanah dan DAP akan menggunakan logo Pakatan Harapan. Jadi untuk memahami impak daripada keputusan yang dibuat oleh parti-parti ini kepada strategi PRN Johor, dan adakah kemungkinan bakal wujud kerjasama luar jangka atau parti politik berlawanan. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah saintis politik Profesor Wong Chin Huat. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Saudara Fazli. Prof, mungkin menjelang PRN Johor ini sudah tentu ada satu perkara yang diberi tumpuan khususnya melihat kepada muafakat politik dan juga kerjasama politik. Jadi pada pandangan Prof, pada PRN Johor ini, adakah kita bakal menyaksikan kerjasama luar jangka antara parti-parti politik yang berlawanan pada PRN kali ini? Ini mungkin berlaku, dan kita apabila kita bincang pasal kerjasama, dia boleh mengambil dua bentuk. Satu adalah sebagai gabungan yang formal yang berkongsi manifesto dan simbol kalau dibenarkan, dan juga persefahaman sekadar pengaturan. Parti mana yang berlawan kadang-kadang adalah untuk, kebanyakan masa ini adalah untuk memastikan bahawa cuma satu pihak, satu parti daripada pihak yang bergabung untuk bertanding supaya undi itu tidak berpecah. Tetapi pada tahun-tahun 80-an juga pernah berlaku persefahaman yang berlainan di mana parti bersaing mewujudkan tiga penjuru untuk memecahkan parti lain. Misalnya PAS masuk kepada parti kawasan majmuk untuk pecahkan undi UMNO, dan DAP masuk ke kawasan majmuk untuk pecahkan undi Cina dan untuk membantu sesama lain. Prof, dalam mana kita bercakap tentang kemungkinan akan ada kerjasama parti berlawanan ini, mungkin boleh Prof beri sedikit pemahaman kepada semua berkaitan siapa ataupun parti mana ataupun konsensus mana yang akan mendapat kelebihan dalam bercakap tentang kerjasama luar jangka ini? Saya rasa daripada pihak mengakui bahawa mereka tidak kuat untuk melawan BN satu dengan satu, maka mereka sanggup berunding untuk bersama dengan parti lain terutamanya muda. Dan sama ada ini akan merangkumi bersatu, itu menjadi satu soalan besar kerana pihak bersatu tak ada DAP dan sekutu bersatu iaitu PAS tak nak Amanah. Jadi apa yang mungkin kita lihat adalah persefahaman sebahagian bermakna kebanyakan kawasan mungkin wujud tiga penjuru atau dua penjuru, tetapi setengah-setengah kawasan tu mungkin ada 4 penjuru. Prof, dalam masa kita melihat kepada aspek ataupun tumpuan kerjasama luar jangka ini, mungkin Prof boleh kongsikan tentang persefahaman pilihan raya dan mungkin lebih menjurus kepada khususnya melihat kepada muafakat politik, khususnya melihat kepada UMNO dan juga PAS itu sendiri. Ya, saya rasa UMNO sememangnya tidak ingin memberikan peluang kepada PAS ataupun bersatu kerana Johor itu memang kubu kuat kepada UMNO sehingga 2018. Jadi kali ini pilihan raya negeri diadakan lebih awal adalah untuk ini memenuhi tuntutan akar umbi UMNO selama ini bahawa BN harus bertanding sendiri. Maka saya rasa kerana PAS enggan meninggalkan bersatu, maka pintu untuk perundingan itu telah ditutup. Dan apa yang bersatu harapkan adalah bersama dengan PAS, apa yang PAS harapkan adalah dia dapat bergabung dengan bersatu dan supaya memecahkan undi sekurang-kurangnya, mengurangkan kemenangan ataupun bilangan kerusi BN supaya dalam PRU ke-15 PAS UMNO tidak rasa begitu yakin untuk melawan sendiri. Itu yang paling bahaya kepada PAS.
Prof mungkin boleh kongsikan tentang persepsi dan juga pandangan rakyat dan juga pengundi khususnya melihat kepada kerjasama luar jangka ini. Bagaimana mereka melihat? Kita tahu kalau melihat kepada muafakat politik selepas PRU ke-14 khususnya di Johor, kebanyakan atau pemerhati memuji bagaimana muafakat politik boleh dicapai khususnya dalam DUN itu sendiri. Tetapi mungkin pada waktu ini dalam mana kita bercakap tentang PRN Johor pada kali ini, bagaimana persepsi rakyat secara khususnya melihat kepada kerjasama luar jangka ini? Saya rasa kalau sekadar persefahaman untuk mengelakkan pertandingan pelbagai juru antara parti-parti yang berpakat, itu mungkin boleh diterima. Kerana apa yang berlaku adalah di mana-mana kawasan yang terlibat tercapai persetujuan, maka pengundi akan menghadapi UMNO atau Barisan Nasional dengan satu parti pembangkang sama ada PH ataupun MUDA ataupun mungkin sampai Perikatan Nasional. Tetapi kalau ada yang pihak yang cuba mewujudkan satu gabungan besar yang membawa PH dan PN bersama, itu cuma akan menyebabkan pengundi rasa keliru dan marah kerana selama ini mereka adalah musuh kepada sesama sendiri dan tiba-tiba mereka sekarang berjabat dan berkongsi secara bekerjasama secara formal, ini akan menyebabkan pengundi rasa tertipu. Prof, perkara lagi yang ingin saya tanyakan, ini melihat kepada perkembangan semasa yang mana PKR akan bertanding pada PRN Johor pada kali ini akan menggunakan logonya sendiri, manakala dua sekutunya iaitu DAP dan juga Amanah akan menggunakan logo gabungan parti pembangkang berkenaan. PKR berbeza logo dengan Harapan. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan apa strategi yang sedang dimainkan oleh PKR, DAP dan juga Amanah ataupun dalam gabungan Pakatan Harapan ini. Daripada pihak PKR, alasannya adalah bahawa logo dan bendera pakatan itu menjadi satu beban kerana ada unsur mahasiswa. Ini adalah menunjukkan keyakinan besar terhadap logo keadilan sendiri. Tetapi pada masa yang sama, untuk DAP dan Amanah, logo keadilan itu tidak laku. Jadi lebih selamat gunakan pakatan kerana mereka ingin mengekalkan gabungan itu. Dan apa yang kita boleh baca lebih mendalam ialah bahawa Pakatan Rakyat, kalau model ini diteruskan dalam PRU 15, ia bermaksud Pakatan Harapan menjadi rongga, menjadi satu pek persefahaman daripada satu gabungan yang kukuh seperti dahulu yang mengeluarkan manifesto yang sama satu untuk semua parti. Jadi mungkin kita lihat dalam PRU PRN ini, kita boleh lihat sama ada parti-parti ini dapat memutuskan satu manifesto yang sama atau tidak. Kalau tidak, itu menjadi satu tanda awal bahawa PRU 15 mungkin akan melihat pelonggaran PH ini yang ke depan lagi. Okey, baik. Terima kasih Profesor Wong Chin Huat. Prof adalah saintis politik yang mana berkongsi pandangannya melihat kepada jangkaan, kepada tumpuan, melihat kepada bagaimana parti-parti politik ataupun strategi yang bakal dimainkan untuk melihat adakah akan berlakunya kerjasama luar jangka. Baik.